Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-13 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah keberkatan umur. Semua orang mengimpikan umur yang berkat kan. Bukannya kita happy time hari jadi je. Bukannya kita happy time ulang tahun kelahiran je. Sepatutnya tanda umur yang berkat tu adalah apabila kita menghargai setiap saat, setiap usia dan setiap masa yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita ni, kita manfaatkan dan kita syukuri dengan apa yang Allah kurniakan. Okey, hai, waalaikumsalam Puan Masyita, hai Puan Syawira, Puan Engku, Puan Umi Hendon. Okey, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Soleh nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan Soleh punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Umi Hendon. Waalaikumsalam, hai semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Fatimah Mong. Okey, alhamdulillah. Sebelum Soleh berbicara lebih lanjut, jom sama-sama kita berselawat dan berdoa semoga Allah mempermudahkan majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, waalaikumsalam Puan Nuranisa Swanda. Okey, alhamdulillah. So, bagaimana kita nak mencapai keberkatan umur dalam kehidupan kita ni? Seperti kita semua sedia maklum, dunia ni adalah tempat persinggahan kita, tempat sementara kita. Tak ada manusia yang akan kekal hidup dekat dunia. Dan kehidupan manusia yang abadi tu, yang berterusan adalah di akhirat kelak. Sama ada kita ditempatkan di syurga ataupun di neraka, sama-sama. Yang membezakannya hanyalah amal kita. Yang membezakannya hanyalah ibadah kita. So, banyak-banyakkan muhasabah diri dan sedar bahawa bumi kita ni dah tua. Kita ni adalah umat akhir zaman yang sangat-sangat diuji pada hari ni. Tapi Soleh bukan nak cakap pasal peristiwa akhir zaman. Soleh nak cakap pasal keberkatan umur pada kalian, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Zurinawati. Hai Puan Umi Afan, Kalisha Umairah. Okey, alhamdulillah. So, bagaimana kita nak mencapai keberkatan usia tu? Yang pertama sekali, banyakkan amal, especially mereka yang dah meningkat di usia 40-an, sebab selalunya normal umur manusia adalah setakat anggaran umur 40-an. Sebab tu banyak-banyakkan amal. Yes, memang tak dinafikan. Ada je bayi yang meninggal awal, kanak-kanak yang dah meninggal, orang tua yang meninggal. Tetapi mengikut kajian, umur hayat manusia ni kebanyakannya sampai umur 40-an. Sampai umur 40-an mereka dah mula diuji dengan kesakitan, dengan penyakit, dengan badan dah tak kuat, kesihatan merosot. So,
bila perkara ini berlaku, ada benda yang Allah titipkan dan Allah nak kita ambil pengajaran. Kita pandang hikmah, bukan pandang pada masalah. Kita pandang hikmah yang telah Allah titipkan. Di mana umur dah 40-an ni, lagilah kita kena banyak muhasabah diri dan perbetulkan diri kita. Bukannya masih lagi nak seronok-seronok, bukannya masih lagi rasa seronok nak membuka aurat sampai tak sedar bahawa usia semakin senja, usia semakin meningkat. So, ubah diri kita, cuba untuk tingkatkan amal kita. Kalau sebelum ni tak jaga solat, mulakan untuk jaga solat, jaga aurat kita, jaga ibadah kita, banyakkan zikrullah, banyakkan selawat. Kerana anggaran umur manusia normally 40-an sahaja. Rasulullah SAW pun meninggal di usia 67. Kita tak ada, jarang sama sekali manusia tu umurnya sampai 80 lebih, 90 lebih, walaupun ada, tak banyak. Anggaran tu adalah umur 40-an je, memang kita disuruh untuk berjaga-jaga. Kita muhasabah diri kita, kita audit diri kita, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki, kita perbaiki segera, insya-Allah. Okey, yang seterusnya adalah tanda usia tu berkat adalah apabila keluarga berkembang dan sangat bahagia. Kita lihatlah keluarga kita, ada berapa orang adik-beradik, ada dah ada ke adik ipar ke biras ke yang makin berkembang. Tanda usia yang berkat adalah apabila Allah kurniakan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita ada anak yang ramai, kita ada ukhuwah yang sangat erat, di mana ada perkembangan keturunan dalam keluarga kita. Ada dapat sahabat baru, ada dapat saudara baru, tiba-tiba lahir cucu. Itu adalah tanda usia yang berkat, di mana Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah melalui anak, melalui cucu. Kadang-kadang atuk nenek kan sunyi dekat kampung, and then bila ada lahirnya cucu dan cucu tu duduk dekat dengan nenek serta opah dia, atuk dia ke apa-apa saja panggilan kan. So terubat kerinduan atuk dan nenek tu, sebagaimana kalau anak-anaknya terlampau sibuk dengan kerja, cuculah pengubat kerinduan. Yelah, kita dah di usia senja ni, mana ada nak buat kerja berat-berat dah kan, mana ada nak pergi berkebun ke apa kan, jarang sama sekali. Sebabnya kebanyakan kita ni, atuk nenek ni kebanyakannya anak-anak dah suruh dah berehatlah mak, tak ada lagi dah nak jaga anak, tak ada lagi dah nak jaga cucu. Masa berehat dan masa untuk santuni keluarga pula. So di situ tanda usia yang berkat adalah apabila Allah kurniakan sebuah keluarga yang besar, sebuah keluarga yang saling berkasih sayang, tak ada iri hati, tak ada dendam kesumat, tak ada putus saudara ke, tak ada bergaduh adik-beradik ke, tak. Tanda usia yang berkat tu adalah apabila kalau dipanggil buat reunion ke, dipanggil buat family day ke, ada semua bagi kerjasama. Time buat kenduri ada, waktu rewang ada, waktu majlis ada. Bukannya kita ni pentingkan diri, tak. Seseorang ataupun keluarga tu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan adalah apabila saling bekerjasama dalam apa saja, susah senang sama-sama, bantu-membantu. Bukannya time kenduri aku kau tak datang, time kenduri kau pun aku tak nak datang. Tak, bukan macam tu. Usia yang berkat tu adalah penuh dengan kasih sayang, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, tanda usia yang berkat ataupun keberkatan umur tu berlaku apabila Allah kurniakan hati yang tenang dan jiwa yang sentiasa ada Allah dalam diri dia. Dia lepaskan satu persatu keduniaan dia, dia pegang akhirat dia, dia perbetulkan diri dia, dia belajar ilmu agama, setiap petang pergi mengaji dekat surau, setiap petang pergi mengaji dekat masjid, and then solat berjemaah dekat masjid. Dia cuba untuk perbaiki diri dia dan dia cuba untuk istiqamah beramal dengan apa yang dia ada. Bukannya bila kita makin lama umur kita makin meningkat, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya bila kita makin meningkat usia tu, kita lagi nak nampak macam anak dara kononnya.
Padahal kita umur kita dah 40 lebih, 50 lebih, masih lagi pakaian tu nak seksi, nak menampakkan bentuk badan, sampaikan sanggup pakai susuk dan membuat pembedahan plastik semata-mata nak nampak muda, belia, remaja. Kita kena sedarlah, kalau Allah dah bagi kita usia sekian-sekian, umur kita 50, bersyukur, bukannya kita ubah ciptaan Allah, pasang itu, pasang ini, pasang implan dan sebagainya. Tak, jangan macam tu. Bersyukur dengan kurniaan yang telah Allah berikan. Allah berikan kita usia ni, makin kita meningkat dewasa, usia kita dah 50, 60 tu lagilah kita kena duduk banyak dekat tikar sejadah. Banyakkan bangun solat malam, banyakkan buat solat taubat, banyakkan solat sunat, banyakkan mengaji. Sebab itulah persediaan kita. Mana ada tubuh yang cantik, badan yang cantik yang kita nak bawa dekat akhirat kelak. Tetapi Allah telah berjanji kepada kita, hanya iman dan takwa yang akan menyelamatkan diri kita di hari akhirat kelak. Bukannya harta, bukannya badan yang cantik lentik, bukannya kerana kereta, kemewahan kita, duit banyak yang berkepuk-kepuk. Tak. Semua tu tak menjamin akhirat kita. Yang menjamin akhirat kita adalah saham, bekal, pahala, jariah yang kita bawa nanti di hari akhirat, asbab kebaikan kita, asbab manfaat yang kita telah sebarkan waktu dekat dunia. Hanya itulah yang menyelamatkan diri kita kelak, insya-Allah. Okey, dan yang seterusnya, keberkatan umur tu adalah dilihat apabila Allah kurniakan kesihatan yang baik pada diri kita. Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita kuat untuk kita mudah beribadah, untuk mudah kita membantu orang lain. Kita nak bantu orang lain kan, kita kena guna tenaga, kita kena badan sihat. Sebab bila kita sakit, kita nak buat macam-macam perkara yang berat-berat pun kita tak mampu. Diri kita sendiri pun kita tak mampu nak bawa. Sebab tu tanda usia yang berkat adalah Allah bagi kesihatan yang baik. Allah bagi tubuh badan yang sihat, yang boleh untuk manfaat untuk agama Allah. Nak keluar pergi jihad, nak keluar pergi berjihad pada jalan Allah, pergi perang, pergi jihad ilmu, pergi menuntut ilmu di mana-mana sahaja, mengembara untuk melihat kekuasaan Allah. Itulah tanda umur yang berkat. Bukannya bila umur yang berkat tu, kita tahu makan tidur, hari kita 24 jam habis dekat rumah, tak ada apa faedah yang kita buat. Itu namanya buang masa. Itu namanya kita yang merugikan masa kita. Kita tak hargai masa kita. Umur yang berkat adalah 24 jam kita lakukan tu serba cukup. Allah bagi kelapangan masa, Allah bagi kita macam-macam kita boleh buat, boleh handle family, boleh handle perniagaan, boleh handle ibadah kita pun berkualiti. Itu baru keberkatan umur yang Allah berikan. Bukannya bila kita sibuk dengan keduniaan, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah penuhkan masa kita dengan kesibukan. Kesibukan yang tak ada henti, kita penat, kita lelah, kita sakit, lah kita tak dapat apa-apa. Kita kejar dunia, akhirat kita keciciran. Tetapi janji Allah, barang siapa yang kejar akhirat, dia genggam akhirat dia sungguh-sungguh, Allah janjikan keberkatan, Allah janjikan dunia dia sangat-sangat mudah. Kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita, insya-Allah. Dan akhir sekali, tanda keberkatan umur tu adalah apabila ilmu kita makin bertambah dan diamalkan. Bukannya satu hari ni kita makin malas nak belajar, tak nak dengar ilmu agama, dengar ceramah tu kita rasa panas je hati. Tetapi orang yang beriman dan beramal soleh, bila dengar majlis ilmu je hati dia tenang. Bila dengar majlis ilmu je hati dia rasa gembira sangat. Rasa macam tak boleh lah kalau satu hari tak dengar live Puan Solehah ni. Tak boleh lah, rasa lain sangat. Tu kalau yang dah lama follow Solehah lah, yang dah bertahun-tahun follow Solehah, live Solehah, sharing ilmu Solehah tu, rasa tak boleh je. Sampaikan bila ada satu masa dahulu, Solehah pernah tak sihat kan. Lepas cucuk vaksin dos yang kedua, Solehah tak sihat hampir seminggu. So time tu ramailah orang duk cari, mana Solehah okey ke, sihat ke tak, status pun tak ada update, kat Facebook pun tak ada buat live, Solehah okey ke?
So bila time macam tu, bila kita tak ada tu, barulah kita tahu, ramai orang cari aku ya, ramai orang menghargai aku ya, sampai tanya tak ada sharing ilmu ke hari ni, tak ada buat live ke hari ni. Orang ingat dan orang ternanti-nanti bila mana apa yang kita sharing tu, kita ibaratnya macam tak boleh kalau tak ada satu hari. Sampai kan dah set dah dekat kepala 1.45 aku mesti duduk spend time untuk dengar majlis ilmu. Itulah ibaratnya keberkatan umur kita ni adalah apabila kita manfaatkan ke jalan Allah. Suka dengar majlis ilmu, suka dengar makanan rohani, tak ada pun rasa kalau terpaksa buat ibadah tu rasa panas je, rasa nak marah je, rasa stres je, tak ada. Tetapi kita ikhlaskan hati kita. Apa yang aku buat ni, apa yang aku dengarkan ni, apa yang aku lakukan ni hanyalah semata-mata kerana nak redha Allah, nak kasih sayang Allah. Sebab kita masuk syurga adalah kerana rahmat Allah. Kalau Allah kasih dekat kita, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun dekat dunia ni, banyak kesalahan kita buat, banyak dosa kita buat. Tetapi hanya kerana satu sebab kita rajin mendengar ilmu. Sebab ada satu kisah di mana pada zaman sahabat dahulu, ada seorang pemuda ni, setiap hari dia buat dosa, setiap hari dia buat maksiat. Namun hampir pada hari kematiannya, dia sempat bertaubat dan ada satu kebaikan yang telah mengundang rahmat Allah. Di mana hidup dia penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, tetapi hanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmatnya. Sebab tu kita tak boleh expect, aku ahli ibadah, aku ahli Quran, aku confirm masuk syurga. Tak. Orang lain tak tutup aurat, orang lain tak pakai tudung, dah tentu-tentu dia masuk neraka. Tak. Pengakhiran setiap orang, kita tak boleh nak cakap macam tu. Sebab boleh jadi hanya kerana satu kebaikan. Sebab tu, sebarkanlah atau buatlah apa sahaja kebaikan. Bila kita tak mampu buat semua, kita buat satu kebaikan ke, dua kebaikan ke, tetapi kita istiqomah, sesungguhnya kebaikan itu akan menjadi penyelamat kita di hari akhirat kelak. So teruslah berbuat kebaikan walau hanya sekecil biji sawi tersasul kan. Buatlah kebaikan apapun yang kita lakukan. Bila Allah redha, Allah kasih dan sayang pada kita, semua tu akan menyelamatkan diri kita, insya-Allah. So jangan jemu-jemu. Soleha sendiri pun tak pernah jemu untuk berpesan kepada anda. Soleha cuma niat untuk menyebarkan ilmu, menambah manfaat pada kehidupan anda. Mungkin ada yang sangat-sangat ketandusan ilmu agama, perlu dengar setiap hari. Sebab itu Soleha sentiasa tidak putus-putus untuk sharing ilmu. Sebab boleh jadi inilah asbab penyelamat kita di hari akhirat kelak. Kita tak tahu kan amal kita yang mana satu yang akan menjadi penyelamat diri kita, keluarga kita, yang mana satu adalah punca kepada nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha hari ini. Segala yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datangnya daripada diri Soleha sendiri. Soleha minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok hari di waktu yang sama, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.